Assalamualaikum kepada semua penghuni Fiksyen Syasha. Kali ini aku terpanggil untuk berkongsikan pengalaman aku yang tak seberapa. Sebelum itu, biarlah aku buat pengenalan sedikit. Nama aku Zal, bukan nama sebenarnya. Aku berumur 26 tahun. Aku tak berapa pandai sangat nak mengarang, harap korang boleh faham. Rasanya cukup sekadar itu sahaja pengenalan dari aku. Sejak PKP bermula, semua tempat terasa sunyi dan sepi. Pergerakan ke sana sini pun terbatas. Nak beli barang pun susah sikit. Sebab bila dah nak beli barang waktu pagi tu, memang kena berbaris. Mana lagi kalau nak keluarkan duit dekat ATM. Memang agak susah sedikit masa tu. Dan Alhamdulillah, sekarang dah okey sedikit. Malam tu agak sunyi di luar rumah dan selalunya mesti ada orang yang lalu di kawasan perumahan ni. Tapi disebabkan PKP waktu tu memang tak adalah orang yang nak lalu. Lupa nak bagi tahu yang rumah aku tinggal ni adalah kawasan perumahan kampung, yang mana satu kawasan tu memang terdapat banyak rumah dan semua rumah tu tak berjauhan, kiranya berkelompok lah. Disebabkan keboringan malam tu, aku mengambil masa untuk mencuci kereta. Sebelum tu, aku duduk di bawah tangga. Dan dalam masa yang sama, aku perasan ada bayang-bayang hitam yang lalu di tepi rumah. Masa tu, aku biarkan je. Mungkin orang kot yang lalu. Tapi serius, masa tu memang perasaan aku tak sedap. Dalam fikiran aku sering terlintas, takkan orang pula laju semacam jalannya. Aku terus ke atas rumah untuk mengambil barang-barang yang diperlukan bagi mencuci kereta malam tu. Dalam masa aku turun tangga tu, kedengaran bunyi yang kuat dari arah jalan raya utama, seakan ada orang yang kemalangan masa tu. Dan aku masih tertanya-tanya, entah apa yang berlaku dengan bunyi yang kuat tu. Keadaan bunyi yang memecah keheningan dan kesunyian malam tu belum cukup bagi aku rasa tenang. Tak sampai beberapa minit, aku disapa oleh satu kelibat yang suaranya cukup aku kenal. Rupanya Pakcik Asim, bukan nama sebenar. Pakcik Asim ni kiranya jiran rumah yang tak berapa jauh dari rumah aku. Lepas je dia tegur aku, sekali laju je dah hilang. Dah tak nampak kelibat Pakcik Asim. Aku semakin tertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Takkan Pakcik Asim lesap begitu je? Dalam hati aku, entah apa ilmu Pakcik Asim ni pakai. Perasaan aku bertambah tak sedap dengan apa yang terjadi. Start dari gangguan kelibat hitam tadi. Masa tu, aku tak nak fikir panjang dan terus kemas barang. Rasanya nanti esok baru cuci kereta. Selesai kemas barang, aku terus naik ke rumah dan tutup pintu. Malam tu memang sunyi, dan dalam keadaan sunyi tu terasa pula keseraman. Esoknya seperti hari biasa, seakan tiada apa yang terjadi pada waktu semalam. Bayangan hitam, bunyi kuat yang mengejutkan, lesapnya bayangan Pakcik Asim. Semua itu tiada terlintas di fikiran. Sampailah waktu petang tu, aku lepak kejap dekat rumah jiran aku. Disebabkan boring tak ada nak buat, memang jawabnya lepaklah di rumah kawan kejap. Aku lepak dekat rumah kawan aku yang tak berapa jauh juga dari rumah aku. Kawan aku ni namanya Mirul. Memang ada saja ceritanya bila kami lepak. Sebab tu, aku suka lepak dekat rumah dia. Cerita punya cerita, terlintas pula dalam fikiran tentang kejadian semalam, tentang Pakcik Asim. Dalam kepala otak aku tu, nak tanya Pakcik Asim, dia jugakah yang tegur aku semalam tu? Sebab rasa pelik pula, tiba-tiba terus menghilang. Masa ditegur tu, aku sempat nampak dia, cuma tak berapa jelas sangat. Bukan apa, baru kejap tengok tempat lain, dah lesap.
Itu yang membuatkan aku tertanya-tanya, adakah itu benar Pakcik Asim? Dan masa tu, aku tanya Mirul, kau dah nampak Pakcik Asim tak? Lepas saja aku bertanyakan tentang Pakcik Asim, kawan aku terus jawab soalan aku. Ai, kau tak tahukah? Semalam ada kemalangan depan jalan raya utama tu. Pakcik Asim meninggal dunia, berlanggar dengan lori. Ingatkan kau tahu? Aku terus mengucap panjang dalam hati. Betul lah, mungkin bunyi kuat semalam tu memang ada kemalangan. Takkan juga Pakcik Asim yang sapa aku semalam tu. Tapi aku memang yakin itu Pakcik Asim, sebab dari suaranya aku memang dah kenal. Panjang jugalah cerita aku dengan Mirul masa tu. Tapi aku tak adalah cerita dengan Mirul yang malam tu juga aku ada nampak kelibat Pakcik Asim. Kiranya biar aku sendiri saja yang tahu masa tu. Dalam satu malam, 3 kejadian pelik yang menimpa. Biarlah menjadi satu memori yang pahit dan manis bagi aku. Rasanya sampai di sini saja perkongsian aku kali ini. InsyaAllah nanti aku akan share lagi cerita-cerita yang lain. Sekian.